Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Rasulullah ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pimpinan saf pimpinan daripada Pertubuhan Seni Silat Lincah Malaysia, Paduka Guru Panglima Khairuddin bin Haji Mustafa, Paduka Guru Muda Tuan Syed Mahmud bin Syed Daud, Ketua Adat Istiadat Merangkap, Ketua Jurulatih Negeri Selangor iaitu Panglima Muhammad Khairi bin Haji Tanuri, Timbalan Ketua Jurulatih Negeri Selangor Cikgu Muhammad Asri bin Iskandar, semua juru-jurulatih yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, saya merapatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita berada di hari ini, pada pagi ini, dengan menjalani satu perasingan, iaitu satu dipanggil kaedah ataupun SOP yang telah ditetapkan oleh pertubuhan. Saya buka mic. Kenapa saya kata zaman sekarang perlu belajar silat? Saya samalah macam ahli-ahli yang ada pada hari ini, melalui proses yang sama, iaitu berasmian gelanggang, penamat, sehingga sekarang ni saya masih dengan pertubuhan, sehinggalah telah diberi amanah oleh Yang Mulia Datuk Maha Guru Muda dan ahli pertubuhan untuk menjadi presiden. Jadi presiden ni bukan senang, dia kena ada hala tuju yang betul. Dalam keadaan sekarang, saya masa ketika pengalaman saya di universiti dulu, masa saya mengajar di universiti, saya mendapati masa zaman itu belum ada zaman IT. Facebook pun tak ada lagi, apatahlah IG dan Instagram. Tapi zaman tu dia punya cubaan ni agak kurang, cubaan yang mengganggu gugat dari segi hati, pemikiran dan rohani manusia agak kurang. Jadi didevelopkan oleh secara cerdik pandai dengan tujuan dia untuk memudahkan, dia panggil perantaraan ataupun medium untuk berhubung. Tetapi apa kita lihat pada kali ini, apabila pada tahun 2013 saya dapat masuk ke Masjid Aqsa ketika menjalani umrah, pada ketika itu saya dapat ke 3 masjid lah, mana pada tahun 2013, iaitu Mekah, Madinah dan Masjidil Aqsa. Masa Masjidil Aqsa itu adalah jatuh pada petang raya. Jadi saya buka puasa kat Masjidil Aqsa. Jadi apa yang berlaku pada itu, saya melihat para pemuda Palestin. Para pemuda Palestin ni, dia bila azan saja dia tak pergi semayang. Bukan dia tak mau semayang, tapi dihalang untuk semayang. Dihalang untuk semayang. Jadi saya berfikir, kenapa dia tak semayang? Bila nak masuk itu, tentera-tentera Yahudi ni dia akan blok. Dia akan tengok daripada mana. Malaysia okey boleh. Indonesia lama sikit soal. Saya pun tak tahu apa sejarah dia. Tetapi kalau bangsa Arab, budak muda macam ni semua tak boleh semayang. Bila kita azan sembahyang kat luar, dia orang ni kat luar. So bila dia berada di luar, apa yang berlaku, dia jauh pada Allah SWT. Sedangkan Islam dan Melayu ni, kita pun tahu tak boleh pisah. Sebut orang Melayu, Islam lah kita. Dan kita adalah satu-satu bangsa yang memang kalau sebut Melayu dia Islam, dia daripada dulu tak boleh kata apa, walaupun dia tak semayang lah, memang tetap Islam. Itu dah jadi tradisional dalam darah dan sebutan dan juga amalan dipanggil budaya hidup. Jadi apa yang saya nak sebut ni, silat adalah satu budaya. Bila sebut budaya, dia gaya hidup. Bila sebut gaya hidup, dia ada peraturan dia. Bila sebut peraturan, dia ada amalan-amalan dan kaedah-kaedah kehidupan yang dibawa, iaitu pola-pola ataupun nilai-nilai murni yang dibawa ke dalam dipanggil persilatan itu. Macam inilah, kalau kita tengok pakai warna kuning macam ni, memang pergi mana-mana tahu silat lincah. Pakai songkok ni macam ni, tahu silat lincah. Ada silat gayung, cari silat gayung. Saya belajar semua. Saya belajar silat gayung Malaysia, silat gayung pusaka, silat cekak Hanafi, karate saya belajar. Tapi last sekali kekal dengan silat lincah. Jadi adalah keistimewaan yang saya rasa saya perlu kekal dalam silat lincah. Dan Alhamdulillah, daripada meninggalnya almarhum Tan Sri Haji Omardin bin Mauji, silat lincah masih berpaksi pada payung yang satulah. Kita tidak ada langsung berpisah.
Jadi apa yang saya nak cakap hari ini, masa saya bertemu dengan Syekh Yusof di Masjid Aqsa, dia bagi tahu bangsa Yahudi ini akan ubah sesuatu diri, individu, keluarga, masyarakat dan juga negara dengan 5S. Jadi biasanya saya hujah 5S ni lama lah, jadi saya pendekkan cerita. Saya ambil satu S saja. Dia panggil stylish, iaitu gaya hidup. So dengan gaya hidup ni, dia akan lekakan, dia panggil pemuda-pemuda yang sedang ada ni, dia lekakan daripada kita mengikuti Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan tujuan apabila dia melekakan kita, kita tidak termasuk di dalam, dia panggil kefahaman budaya tadi. Contoh dia Korea, kita tahu Korea adalah satu bangsa yang betul-betul kuat dengan dia punya pakaian, budaya dia. Tetapi apa jadi pada Korea apabila sekarang ni datang dengan fashion, stylish lah, gaya hidup lah, jadi K-pop. Yang dulu pakai baju lama jadi K-pop. Ini dia mengubahkan manusia. Jadi adik-adik yang sini yang baru masuk hari ini belum jadi ahli sepenuhnya, tetapi apa yang saya nak sampaikan, ingat arwah Tan Sri Omaruddin, iaitu maha guru kita, dia kata binasa budaya, binasa bangsa. Kalau tak, saya rasa ini satu wadah perjuangan. Semua yang datang sini pakai songkok, pakai samping, ni bukan senang-senang nak pakai sesaja. Bini pun marah kan, Ustaz. Bukan senang-senang nak pakai, tapi kena pakai. Sebab apa? Tadi yang saya kata itu norma atau nilai murni yang telah diada dalam satu budaya. Mau tak mau satu lai, kalau ada 10 lai setengah, saya pernah jumpa satu jurulatih ada 10 pasang baju Melayu. Itu dahsyat lah. Jadi saya berharap dan saya mengucapkan terima kasih lah kepada wakil-wakil daripada penduduk, iaitu terdiri daripada Cik Ehsan. Saya dengar banyak telah membantu Silat Lincah, juga Imam yang kat sini menjadi pendorong semangat. Kena ingat, Melayu dengan Islam ni tak boleh pisah. Jadi kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh jumpa Imam. So Imam dulu kalau mana-mana saja saya tengok, saya baca sejarah perjuangan Melayu, Imam ataupun dipanggil Imam Diraja lah, dia akan sentiasa mengasihi raja. Itu tak boleh pisah. Kita daripada dulu memang macam tu kita punya faktoran budaya kita. Dan juga kepada pengurusi gelanggang, Tuan Cik Zainul lah, saya tengok memang bawa teks, tapi sampai sini dia hilang teks. Dia kena bercakap sendiri. Itu satu orang, memang saya tahu memang ada yang jenis semangat macam tu, tapi dia cakap dia boleh tackle dan bagi point pada kita. Jadi perlu ada orang-orang pengurusi macam ni yang dapat bantu. Terima kasih Cik Zainul, saya ucapkan. Dan juga kepada Timbalan Pengurusi Cik Nazri saya rasa kalau tanpa yang ada yang lama ni, tidak akan ada yang baru. Sebab yang baru ni tak akan tahu cara macam mana. Jadi kita kena ingat, macam saya kata tadi, musuh kita di mana-mana, terutama dalam sekarang ni IG. Kalau tak percaya boleh tengoklah dalam WhatsApp ni, kalau buka satu WhatsApp group mana-mana tempat pun, dia punya adab dan adab dah hilang. Dia boleh maki yang muda, boleh maki orang tua tanpa ada apa-apa rasa bersalah. Kita kena ingat apa yang Allah Ta'ala firman dalam surah As, demi masa manusia sentiasa berada dalam kerugian kecuali mereka yang beramal soleh dan beriman dan berpesan tentang kebenaran dan berpesan dengan sabar. Yang inilah jurulatih. Saya terima kasih kepada Ketua Gelanggang. Saya dengar tadi Ketua Lumus buat lebih daripada apa ini yang dikatakan pengorbanan, satu wadah perjuangan yang kita kena teruskan. Jadi saya mengharap insya-Allah daripada kita, daripada pusat sektor pentadbiran dan sektor kejatihan, kita akan wujudkan satu website yang boleh lebih komprehensif dengan keadaan sekarang. Dulu tak perlu website pun, satu telefon ke mesej semua akan turun. Sekarang ni terlampau jauh, kita makin besar, kita kena gunakan sosial media baru ni untuk berhubung. Jadi saya tak mahu ambil masa panjang, cuma saya mengucap terima kasih kepada Wakil Jawatankuasa Penduduk, staf-staf pimpinan daripada Pertubuhan Sungai Silat Lincah, Cikgu Jurulatih yang hadir pada hari ini, dan ibu bapa yang ada pada hari ini. Mana hantar anak, ini tujuan kita hantar anak ini, kita ikut pada firman Allah macam saya kata tadi. Kita nak anak-anak kita jadi baik, anak-anak yang punya jati diri. Yang ada jati diri ni kebiasaan, insya-Allah dia tak boleh diganggu-gugat dari segi pemikiran dan juga perasaan daripada dunia yang tak baik. Jadi saya sudahi ucapan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.